اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri. Jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. الحمد لله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini saya berpesan buat diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dalam kehidupan di dunia dan kejayaan di akhirat kelak, insya-Allah. Khutbah yang akan disampaikan pada hari ini bertajuk Mendaki Tangga Masjid. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, masjid dan surau adalah tempat yang suci dan mulia di sisi agama Islam. Ia adalah tempat untuk kita beribadah, menunaikan solat-solat fardu secara berjemaah dan juga ibadah-ibadah sunat yang lain seperti solat nawafil, membaca Al-Quran, berzikir dan mendengar kuliah-kuliah serta pengajian agama. Bahkan fungsi masjid yang sebenar adalah lebih luas lagi sebagai pusat komuniti, perpaduan dan pembangunan ummah itu sendiri. Kebanyakan masjid-masjid dan surau di negeri Kedah Darul Aman ini dibina dengan lebih indah, kondusif, bahkan ada yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Begitu juga pula jemaah disajikan dengan pelbagai kuliah dan pengajian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Namun persoalannya di sini, berapa ramaikah antara kita yang sanggup pergi ke masjid dibandingkan dengan kesanggupan kita mengembara dan menempuh perjalanan yang jauh untuk bercuti? Dan berapa ramaikah yang sanggup mendaki anak-anak tangga masjid dibandingkan dengan bilangan yang sanggup mendaki bukit bukau dan gunung ganang yang tinggi? Sesungguhnya perjalanan terjauh dan terhebat bagi seseorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Ini kerana jarak jauhnya kita dengan masjid tidak diukur dengan langkah kaki, tetapi diukur dengan hati. Sejauh manapun masjid dan surau pasti akan dapat dijangkau sekiranya hati sudah terpaut. Namun jika hati semakin jauh daripada masjid, sedekat manapun jaraknya, terasa berat dan susah untuk melangkah dan mendaki anak-anak tangganya. Walaupun kita disuruh untuk mengibarahkan dan memakmurkan rumah-rumah Allah sebagai bukti keimanan kita, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah sebagaimana yang disebut pada awal khutbah tadi, yang bermaksud hanya sahaja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut
melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang sedemikian, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, menghadirkan diri ke masjid untuk menunaikan ibadah salat fardu secara berjemaah pada awal waktu adalah merupakan tanggungjawab seseorang muslim. Ini dijelaskan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid. Bahkan orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid akan mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid." Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Rawahul Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahara fi baitihi ثم معش إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط طقيئة والأخرى ترفع درجة." Sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan salat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkah kakinya itu salah satunya menghapuskan dosa dan yang lain mengangkat darajatnya. Rawahul Muslim. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sesungguhnya banyak kelebihan beribadat di masjid dan di surau berbanding dengan beribadah di rumah. Hati kita akan merasa lebih tenang ketika berada di masjid, dan jiwa akan merasa lebih kuat untuk melakukan ibadah. Apabila berada di dalam masjid, kita merasa lebih rajin untuk melakukan ibadah-ibadah sunat berbanding di rumah. Contohnya mendirikan solat-solat sunnah qabliyah dan ba'diyah, membaca Al-Quran dan berzikir memuji Allah yang Maha Esa. Apatah lagi kita boleh menunaikan ibadah i'tikaf, yaitu ibadah yang hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Betapa pentingnya menunaikan salat fardu secara berjemaah di masjid, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang keras kepada mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab ini, sebagaimana yang disebut di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amaru bis salah fatuqama thumma ukhalifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum." Sesungguhnya aku bertekad supaya salat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat berjemaah, lalu akan aku perintahkan agar dibakar rumahnya. Rawahul Bukhari. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, oleh itu marilah kita sama-sama berazam dan berusaha untuk menghadirkan diri ke masjid, mendaki anak-anak tangganya, supaya kita sama-sama dapat merasai ketenangan serta kenikmatan ketika berada di dalamnya. Mulakanlah dengan satu waktu salat fardu secara berjemaah di masjid, kemudian ditambah dengan 2 waktu, 3 waktu dan seterusnya 5 waktu sehari semalam. Berusahalah untuk mendirikan salat di belakang imam sebelum kita disolatkan di hadapan imam. Janganlah menunggu waktu tua untuk mendaki anak-anak tangga masjid, kerana tiada siapa yang boleh menjamin
bahawa kita akan pasti dapat mencapai usia tua dalam keadaan sihat dan bertenaga. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati beberapa tausiah dari khutbah ini. Antaranya, pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawasanya semua perintah-perintah Allah dalam agama hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Keduanya, umat Islam wajib meyakini bahawa salat berjemaah di masjid merupakan salah satu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketiga, umat Islam hendaklah berlumba-lumba untuk meraih pahala dan menghapuskan dosa dengan menghadirkan diri ke masjid untuk salat berjemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bandingannya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil munqidh minadh dhalalah wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda. وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badilisah وولي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badilisah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafi'hum lis-sadad wa aslihhum bihumul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zat innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة